Dia duduk bucur katil dan dia tengok si Abu ni. Lepas tu dia rokok dan tenung game yang diorang main tu. Lepas pada tu makhluk ni goyangkan katil tu. Aku tak tahu dia goyangkan ke ataupun dia guna power dia tu. Lepas tu dia goyangkan katil si Abu ni. Lepas tu si Abu ni menjerit lah, panggil Ali apa semua tu kan. Tapi Ali dia kata dia tak dengar apa-apa. Jadi pada hari tu, hari Jumaat, dia cerita, jadi si Ali ni dia memang tak percaya benda tu. Mungkin dia rasa benda tu mengarut apa semua, mimpi ke apa kan. So lepas pada solat Jumaat tu, dia terfikir idea bodoh dia lagi nak main lagi benda game tu. So dia ajak si Abu ni main, tapi si Abu ni memang tak mau main. Memang tak sia bodoh, aku isah orang kata. Si Abu ni memang tak nak main dah lah, sebab dia dah trauma. Nak jadikan ceritanya diorang ni main, tapi Ali ni tak main seorang. Dia ajak member-member yang dia kenal lah, member-member yang tak balik lagi. So dia ajak member-member dia tu, masa tu malam Jumaat. Lepas pada tu lah dia ajak member-member ni 3 orang termasuk dia yang bermain, dan yang lain, ada lagi yang lain rekod lah situasi tu, nak tengok benda tu jadi betul ke tak. Jadi 3 orang termasuk Ali ni yang main game ni, dan ada salah seorang daripada dia ni berani lah main game tu. Jadi yang join pada malam tu boleh kata dalam 11 orang termasuk si Ali ni. Jadi sebelum game ni start, si Ali ni bagilah member dia ni pegang kamera dia untuk rekod lah. Untuk seorang ni rekod pakai kamera, dan seorang ni si Ali ni bagi phone dia untuk buat live IG. So dia bagi member dia suruh akan live IG. Pada masa tu memang ramai gila lah masuk. Tapi aku tak pasti lah ramai mana, 1k, 2k, 1 juta apa semua. Tapi yang pasti dia kata ramai masuk. Jadi dia orang ni mulalah main game tu. Yang 3 orang yang main game tu pegang coin ni dan pusing dengan coin tu. Jadi first dia orang ni main tak jadi. Jadi ada lah di kalangan dia orang ni bagi tahu kalau nak seru benda ni kena seru dengan darah. So nak jadikan ceritanya dia gigit pun tak jadi apa semua sebab dia nak darah. So dia ambil jarum, cucuk, semata-mata cucuk untuk ambil darah tu. And then dia sapu darah yang keluar tu dekat coin tu, dekat duit shilling tu. Lepas pada tu dia orang ni start main balik lah. 2-3 kali main, tak ada apa-apa yang berlaku. Dan tiba last round, si Ali ni tiba-tiba rasa macam serang sejuk. Bukan serang sejuk, dia rasa ada angin yang tiba-tiba mari. Sejuk dia tu memang pelik lah kata. Boleh kata sejuk dia tu macam aircon. Tapi mana datangnya aircon kan? College kot mana ada aircon. Jadi si Ali ni pandanglah muka member yang 2 orang lagi yang main tu. Salah seorang daripada diorang ni jadi pucat muka. Faham, muka pucat itu. And then lepas pada tu, salah seorang member si Ali ni yang pegang kamera dia tu, yang tengah rekod tu kan, tiba-tiba puff, mungkin dia terkaku dan terjatuh kamera tu. Tapi nasib lah kamera Nikon kot jatuh, tapi tak jatuh kat lantai, jatuh atas peha si Ali yang mungkin tengah pegang kat atas tu, pun jatuh. Ceritanya aku rasa yang salah seorang yang pegang kamera yang tengah rekod tu, member dia yang kena semalam tu. So dia just pegang kamera untuk rekod je. Jadi ya, lepas tu lepas pada terjatuhnya kamera tu, dan dia lari kat member yang seorang lagi. Lepas tu aku rasa dia lari atas katil. Lepas tu selimut sambil nangis lah. Lepas tu member dia ni yang nangis ni, awal-awal dia nangis lah, nangis kuat apa semua. Lepas tu dalam 3 minit lepas tu dia jerit. Dia kata jangan bagi orang masuk. Dia nampak seseorang tengah tunggu kat depan pintu nak masuk. Jadi si Ali ni diintai lah pintu tu kan, tapi tak ada orang pun. Jadi si Ali ni ambil kamera tu, and then dia buka video tu. Aku tak pasti sama ada dia tengok atau tak, tapi dia ambil kamera tu and then dia buang. Dia delete video yang dia dah direkod tu. Tapi banyak kali dia delete, video tu still ada. So di kalangan geng-geng yang join pada malam tu, semua orang macam tak tahu sangat yang bab baca apa semua, baca doa apa semua tu kan. Jadi Ali ni terfikirlah dia ada seorang member ni, boleh kata imam muda pusat Islam lah. Mungkin dia brother ni
berilmu lah sikit bab-bab ni. So Ali ni panggil lah dia datang. Dan pada masa tu si Ali ni minta tolong member yang seorang ni, member yang badan besar lah, pegang si Abu ni, yang member dia yang terkena ni, pegang, tak mau bagi dia lari. And then sambil peluk tu, si Abu ni kan, yang kena asuk tu, dia cakap, kenapa seru dia dengan darah? So kita boleh nampak kat situ kan, bukan Abu yang bercakap pada malam tu. Lepas baca ayat apa semua tu, and then okey lah sikit, bagi minum air sikit apa semua, air, baca ayat Quran lah. Lepas tu mungkin dia dah sedar, and dia kata okey, aku okey dah ni, so lepas aku. Lepas tu member-member lain lepas dia, and then dia pun tidur. Dia kata dia nak tidur, dia mengantuk. Lepas tu tak lama weh, dah lepas 5 minit lepas pada tu, dia buat balik. Dia terjaga semula, and then kali ni memang betul-betul dahsyat lah benda yang jadi. Si member dia yang kena hasut ni, yang aku bagi nama Abu ni, tiba-tiba bangun, and then duduk bersila sambil geleng-geleng kepala, geleng-geleng, lepas tu sambil nangis. Boleh bayang tak benda tu? Bukan nangis je, lepas nangis dia gelak, lepas tu nangis. Lepas dia nangis apa semua, tiba-tiba dia tidur balik. Dia tidur, lepas tu si imam muda tadi tu bacalah ayat sikit apa semua, and then dia pun tidur lah. Lepas tu dia tak bangun dah. And then sampailah tengah hari pada tu baru dia bangun. Mungkin kepenatan kot. Jadi cerita tu boleh kata sampai situ je lah. Mungkin lepas tu tak ada apa-apa dah berlaku. Tapi apa yang orang kata, benda ni kalau dah masuk sekali, and then kita tak betul-betul buang benda tu, dia akan stay dalam badan kita. So kalau yang dah terkena tu, cepat-cepatlah pergi berubat lah. Mungkin benda yang masuk dalam badan kita tu stay lagi kat situ. And then apa yang aku tahulah, kalau seseorang ni dah terkena, dah pernah dirasuk, dan dia akan senang lagi masuk. And then bila buang, dia mudah masuk balik kalau dia tak pagar benda tu. Jadi sedikit pesanan lah daripada admin brother ni sendiri, dan daripada aku sendiri juga. Kita ni kat mana-mana benda tu ada, makhluk tu ada. Makhluk tu juga ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, dan dia ada je kat mana-mana. So cuma mungkin dia tak bagi kita lihat dia lah. So kalau kita diberi kebolehan untuk nampak benda tu, mau tak maunya kita lari, memang tak tidur lah jawabnya. So gang, aku rasa sampai sini je kot cerita aku. And aku sebenarnya banyak je nak cerita sebenarnya, dan ada je pengalaman daripada aku sendiri yang aku nak ceritakan kepada korang semua. Tapi aku rasa video ni terlalu panjang. Mungkin cara penyampaian aku tak berapa baik sangat untuk shortkan cerita ni. Jadi aku minta maaf sangat-sangat. So aku harap korang faham lah apa yang aku cerita tu, dan dapatlah sedikit sebanyak orang kata iktibar daripada cerita ni lah. InsyaAllah kalau ramai permintaan ataupun ada masa terluang lah untuk aku cerita tentang cerita kisah seram daripada aku sendiri, aku akan buat video lain. So tunggu. So jumpa korang di video akan datang. And sebelum tu jangan lupa klik button like, subscribe and share, dan komen sekali kat bawah. Jadi aku rasa setakat tu saja daripada aku. Sekiranya cerita ni tak benar ataupun ada salah silap daripada cerita yang aku sampaikan ni, kalau ada salah silapnya, korang betulkan balik di ruang komen lah. Jadi sampai situ saja guys. Okay, Assalamualaikum.